Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam. وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah masih sayangkan kita, diizinkannya kita juga berada di dalam majlis ilmu walaupun dalam keadaan yang terkawal. Kita sekarang sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hidup ni diuji oleh Allah Taala, tak lepas dari ujian Allah Taala ya. Kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, diuji dengan kata nista orang, diuji macam-macam dah, diuji dengan kemewahan pun ada juga. Jadi banyak orang boleh hadapi ujian kemiskinan, boleh hadapi ujian kesusahan, tapi kalau kemewahan, payah kita nak melepasi ujian itu ya. Memang hidup ni diuji oleh Allah Taala. Allah kata dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Kamu akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan buah-buahan. Maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila datang ujian, apa kita dapat? Sabar kepada Allah. Jadi pahala sabar tu sangat besar ya? Tak dapat dikira berapa banyaknya. Allah dah tegaskan dalam Quran juga, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Jadi mari kita sama sabar menghadapi ujian ini. Sekarang ni Ipoh ni dah dikira zon merah dah. Daerah Tapah ni dikira zon kuning. Tuan-tuan saya tahu semua Karun ni, daerah Tapah ke daerah Kampung? Cenderia, Tapah lah. Kalau Tapah masih hijau lagi ya. Tapi yang mungkin Cenderia masih hijau. Tapi Tapah, masjid Tapah kuning lah. Kalau sembahyang Jumaat mesti had 23 orang je.
Kita ni masih jauh lagi. Boleh 40 orang ya. Sini ada jemaat? Ada, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tabah menghadapi ujian ni. Kerana Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang mengubati penyakit kita itu. Ada penyakit, ada ubat. Alright, tak ada banyak-banyak mukadimahnya. Kerana panjang benar. Langsung tak ada. Kita ada sup nak diikuti. Tahu sup? Sup apa? Sup kambing. Kalau ada sup kambing boleh lah. Ini apa sup? Standard Operation Procedure. Dia mesti ada apa? Apa guna guideline, peraturan nak kita ikut. Bila masuk insya aja kena berhenti. Baik, malam ni muka surat berapa? 115. Alright. Yang dah baca dah ya. Hakikat sembahyang dah baca. Hadis yang ke-70. Kita masuk kepada hadis tu. Bab sembahyang. Bab sembahyangnya masih lagi berkisar di atas perkara sembahyang. Hadis yang ke-70. Apa kata hadis? Apa kata Nabi dalam hadis itu? An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salatin i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta hadza bihima mankibai. Cakap Melayunya apa? Dari Abu Humaid As-Sa'idi. Kalau nak sambung Abu Humaidin As-Sa'idi. Pasal dia ada alif lam sad je, ada nun kecil bawah tu. Itu kalau nak ngaji tajwid dah ya. Dia ada nun kecil tu. Ini orang tiga. Tapi kalau nak baca tu An Abi Humaid As-Sa'idi boleh juga ya. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Apa kata dia? Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan bila dengar perkataan Rasulullah tu jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak jawab dikategorikan sebagai orang yang kedekut, bakhil. Siapa nak kenal? Bakhil, kedekut, tangkai jerin, tak hidung masin. Tangkai jerin. Cike. Tak nak jadi cike. Bila dengar je nama Muhammad disebut ataupun Rasulullah sebut, jawab sallallahu alaihi wasallam ya. Itu maksudnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri, ila solah, kepada sembahyang. Kata dia, apabila berdiri hendak mengerjakan sembahyang, ia berdiri tegak. Berdiri itu berdiri tegak. Ini kita masih lagi cerita rukun berdiri betul. Berdiri betul macam mana? Lurus, tegak, dua-dua kaki. Itu namanya berdiri ya. Berdiri atas dua kaki. Kecuali dia tak ada dua kaki. Ada satu kaki aja. Itu tak apa. Tapi boleh lah. Lihat dua kaki aja. Saya pernah tengok tahu satu orang. Dia ibu. Dia kaki sebelah aja. Tapi punya dia tetap pendiriannya tahu. Tak ada goyang-goyang. Elok aja, rukuk elok, iktidal elok, sujud elok, duduk antara sujud elok aja. Tapi dia sebelah kaki. Ya. Lepas tu dia belakang tu bersalam dengan saya pula. Tahu macam mana dia tak tengoknya saya ni agaknya wali agak tu salam dengan saya. Agaknya lah. Ya. Saya pun ucap tahniah dengan dia. Tahniah kata saya. Dia pun terkejut. Apa benda tahniah? Tak ada khabar, tak ada tanya apa-apa lah. Tapi saya kata tahniah. Kenapa? Dia betul-betul elok betul berdirinya. Itu berdiri betul. Kita pun berdiri biar betul-betul. Atas dua kaki. Itu namanya berdiri ya. Barang siapa boleh berdiri, wajib dia berdiri kita ketika sembahyang fardu. Sembahyang wajib. Sembahyang lima waktu tu wajib berdiri. Kalau dia boleh berdiri. Kalau tak boleh berdiri, baru dia boleh duduk. Tapi kalau boleh berdiri, wajib berdiri. Kalau tak sah sembahyangnya. Lain sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa, boleh duduk ya. Dia boleh berdiri, dia boleh sembahyang duduk. Dia boleh sembahyang duduk, dia boleh sembahyang baring. Itu sunat ya. Tapi yang wajib, siapa boleh berdiri, wajib sembahyang berdiri. Bila lagi mula-mula masa takbiratul ihram je. Dirilah tu.
Ia berdiri. Ya. Tegak. Dan mengangkat kedua tangannya hingga menyamai kedua bahunya. Lalu bertakbir dengan takbiratul ihram. Jadi mula-mula berdiri betul-betul dulu. Sudah berdiri betul, menghadap kiblat. Kaki macam mana? Kaki macam mana? Dia renggangkan kira-kira sejengkal. Tak payah sukat lah lebih kurang ni. Bila artinya bila selesa berdiri tu boleh tu. Dia berdiri. Tengok saya berdiri senang ya. Kira-kira selesa. Kira tak ada tumbang. Belum tangan apa ni? Tangan bawah dulu. Apa itu? Angkat tangan. Angkat tangan tu menyamai baunya. Ketika ujung jari ibu jari ni sama paras dengan telinga belah bawah ni. Anak telinga belah bawah. Dan ujung ni menyamai copin telinga belah atas. Tak payahlah sukat beria. Benar lebih kurang lah ya. Allah. Sebut Allah. Biar menghadap kiblat ya. Menghadap ke depan. Sana kiblat. Allahu Akbar. Sebutan nak betul. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Dia bukan qalqalah ya. Allahu Akbar tak cukup. Dia nak Allahu Akbar. Angin keluar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ada orang sebut Allahu Akbar. Action benar. Act benar ya. Allahu Akbar. Tersebut. Itu namanya takbiratul ihram. Ya ini yang wajib ni tau. Kerana dia rukun. Salah satu rukunnya ialah takbiratul ihram. Dia sebut Allahu Akbar. Keluar angin. Allahu Akbar. Jangan panjang bar tu. Allahu Akbar. Salah. Yang Allahu Akbar. Salah juga. Nak betul-betul. Allahu Akbar. Ada orang Allahu Akbar. Betul kan? Tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul kan? Tak betul. Dua jadi ha. Ha tu dua kali betul. Dia nak jangan dimatikan ha tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu ketika nak semayangnya boleh berdiri untuk semayang ya. Menyebut kalimah Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Apa arti takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan sebelumnya tidak haram. Sebelumnya boleh, tapi bila sebut Allahu Akbar ada benda-benda yang tak boleh dibuatnya. Cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh. Gerak 3 gerak betul-betul boleh. Itu sebutan nak betul. Allahu Akbar. Tangan pula. Tangan pun nak betul juga ya. Ada orang Allahu Akbar. Siapa yang nyuruh nganggur? Siapa yang nyuruh nganggur? Ada yang Allahu Akbar. Bersenam pula dulu. Siapa nyuruh? 1, 2, 3. Berapa gerak tu? Tuan-tuan berapa gerak tu? Atau kalau 3 gerak betul-betul apa hukumnya? Batallah semayangnya. Tapi kalau ada kitab kita suruh ke bawah dulu lah. Allahu Akbar. Itu kalau dia berhenti betul situ tak apa. Atau di sini berhenti dia Allahu Akbar. Itu tak apa. Tapi Allahu Akbar berapa gerak? 1, 2, 3. Batal semayangnya. Dia nak 2 gerak saja betul-betul. Jangan lebih. Jadi sebutan nak betul, gerak-geri nak betul. Ada yang Allahu Akbar. Siapa pula nyuruh mengandung bau tu? Apa itu tu? Kenan baunya. Kejap-kejap itu pula kenannya. Masalahnya tak. Allahu Akbar. Siapa nyuruh? Sampai naik pada tengkuk tu. Allahu Akbar. Ada tak? Macam mana gayanya? Jangan apa itu. Dia 2 gerak saja. Jangan lebih daripada 2 gerak. Berturut-turut ya. Sebutan pun itu juga. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Tak betul. Kalau takbir intiqalat tu tak apalah. Dia bukan rukun. Tapi kalau takbiratul ihram tak betul ya. Okey. Ada bangkangan. Ada contoh? Tak ada. Jadi buat betul-betul ya. 2 gerak aja. Allahu Akbar. Gerak. Sebutan tak apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Okey, itu hadis yang ke-70 tadi ya.
Alright, kemudian ini riwayat daripada Imam Ahmad wa ghairihi dan selain daripadanya, ya, ada orang lain menyebut opposite dia. Hadis ni hadis sahih. Apa arti hadis sahih? Hadis yang benar-benar hadis sah. Sahih itu sah. Bukan hadis palsu. Bukan hadis-hadis kucik-kucik tepi jalan, tak. Memang betul. Memang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ahmad ni Ahmad bin Hanbal, tahu? Mazhab Hanbali tu, ya. Dalam hadis yang berikut, baginda sendiri menegaskan tentang wajibnya berdiri dalam sembahyang. Ini hadis ni. Tadi nunggu cakap tok guru je, ya ke tak ni? Ada hadis tak? Ada. Apa hadisnya? Hadis 71 kita baca, ya. An Imran ibni Husain. Ya, Husain. Radhiyallahu anhu qala kanat bi ya bawasir wa kanat nabiyya bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ani salati faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Ya, itu cakap Arabnya. Cakap Melayunya entah. Saya pun tahu cakap Arab. Kaum putih tak boleh. Apa cakap Melayunya? Ya. Dari Imran. Nama orang Imrannya bin Husain. Nama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Katanya, aku mengidap sakit bawasir. Aku kena penyakit bawasir. Tahu penyakit bawasir? Keluar dari punggung tu, ya. Bawasir. Pasal apa? Macam-macam lah. Makan benda keras-keras ke. Bila nak berak suka nekan, datang bawasir, ya. Jadi aku kena penyakit bawasir, kata dia apa ni? Imran bin Husain tu. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana caranya hendak mengerjakan sembahyang. Macam mana aku nak sembahyang ni? Aku kena bawasir ni. Sakit main. Duduk tak boleh, ya. Berdiri pun dia tersentuh aja keluarnya bawasir tau. Lalu baginda menerangkan, sembahyanglah dengan berdiri sembahyanglah dengan berdiri. Mula-mula suruhnya sembahyanglah dengan berdiri. Kalau boleh berdiri, berdiri. Ya. Siapa boleh berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak dapat sembahyang, kalau tidak dapat, sembahyanglah dengan duduk. Tak boleh berdiri, duduk. Tapi menyatakan apa? Sembahyang tu mesti ditunaikan. Tak boleh ponting-ponting sembahyang. Boleh berdiri, berdiri. Tak boleh berdiri, baru boleh duduk. Sembahyang no maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Setiap waktu nanti sembahyang. Sakit ada cara sembahyang sakit. Perang ada cara sembahyang perang. Takut ada cara sembahyang takut dan sebagainya. Jadi tiada maaf sembahyang tu. Sembahyang adalah ibadah yang Allah datangkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua melalui Jibril. Sembahyang tak ada. Puasa melalui Jibril, zakat melalui Jibril, haji melalui Jibril, tapi sembahyang direct dari Allah Subhanahu wa taala. Menandakan sembahyang tu penting ke tak? Sangat penting, ya. Sebab dia jadikan tiang agama. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Ya, surau ni kalau tak ada tiang macam roboh lah. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Siapa meninggalkan sembahyang, dia merobohkan agama itu. Musuh Allah, musuh Islam. Yang meninggalkan sembahyang tu. Kita ingat musuh Allah ni George Bush saja, Donald Trump. Tapi Nabi tak sebut pun. Nabi sebut musuh Allah itu ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa itu? Siapa meninggalkan sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita musuh Allah itu. Kadang-kadang isteri kita musuh Allah itu. Kadang-kadang suami kita musuh Allah itu.
Kadang-kadang cucu kita musuh Allah tu. Kerana dia meninggalkan sembahyang. Man tarakaha faqad hadamaddin. Itu sembahyang, pentingnya sembahyang dia dari tiang agama. Tak boleh berdiri, duduklah tu. Tak boleh berdiri, baru boleh duduk ya. Kalau engkau tidak dapat juga, maka sembahyanglah dengan berbaring. Tak boleh duduk, baring. Baring macam mana? Ngadap kiblat juga. Kalau boleh ngadap kiblat. Macam mana ngadap kiblatnya? Baring, ini kiblat sana. Kepala belah sini, kaki belah sini, ngirin. Macam orang dalam kubur saja. Macam tu sembahyangnya, ngadap kiblat. Kalau boleh. Kalau tak boleh bergerak, sembahyanglah setakat mana yang mampu. Hak mana? Terlentang-terlentanglah. Ya? Bengkok-bengkok lah, tak apa. Asalkan dia mendirikan sembahyang. Macam-macam cara pun tak ada, tak apa ya. Sembahyanglah dengan berbaring, dengan mengiring, iaitu ke sebelah kanan. Bila baring, kepala di belah kanan, kaki belah kiri, kemudian ngiring ngadap kiblat tu. Kalau boleh ngiring ya. Itu sembahyang ngadap kiblat tu. Kalau tak boleh, baru boleh terlentang. Kalau terlentang macam mana? Kepala di sana, kaki ngadap kiblat. Aja. Kepala ngadap ke ke timur, kaki ngadap ke barat. Itu kalau terlentang. Tinggikan sikit tempat kepala tu, supaya dada tu dapat menghadap kiblat juga ya. Itu sembarang cara baring ya. Jadi hadis ni hadis sahih lah. Riwayat daripada Bukhari. Bukhari ni perawi hadis yang paling hebat lah ya. Namanya Bukhari. Bukan namanya Bukhari, dia datang dari Bukhara, dari bandar Bukhara. Bukhara ni di Uzbekistan. Kemudian Zadan Nasa'i fa illam tastati' famustalqiya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ditambah oleh Nasa'i pula. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i. Nasa'i ini salah seorang daripada 6 perawi hadis ya, Nasa'i. Apa kata Nasa'i ni? Ditambah ke Nasa'i hadis ni. Bukan ditambah-tambah begitu saja. Dia betul-betul ada sumbernya. Bukan dia berani nambah begitu saja. Nasa'i ni perawi hadis juga ya. Apa kata Nasa'i? Ya. Ada tambahan di hujungnya, kata Nasa'i, ada tambahan di hujungnya. Iaitu baginda bersabda, kalau engkau tidak juga dapat mengerjakan sembahyang dengan cara yang tersebut, iaitu ngadap kiblat, baring ngadap kiblat, ngiring ke kanan, tak boleh juga dengan cara tersebut, maka hendaklah engkau mengerjakan dengan terlentang. Kalau terlentang macam tadi saya kata tadi, macam mana terlentang? Kaki ngadap kiblat, kepala belah sana kiblatnya, kepala belah timur. Kalau orang kita ni di timur lah ya. Kalau orang dari barat, kaki ngadap kiblat, ngadap ke timur lah. Kepala ngadap ke barat. Dia ikut mana tempat dia. Kerana kaki tu kiblat tu ngadap ke mana? Kiblat tu ngadap apa? Ngadap Kaabah ya. Jadi ngadap Kaabah ya. Tak kira lah orang barat, kakinya ngadap Kaabah timur. Orang timur, kakinya ngadap Kaabah di barat ya. Dan sebagainya. Orang utara, kakinya menghadap Kaabah di selatan. Orang selatan, kakinya menghadap Kaabah di utara. Dia bukan tentu ya. Jadi bagi kita, kaki kita ngadap mana? Ngadap ke barat lah ya. Ngadap ke barat kerana Mekah tu sebelah barat kita. Maka hendaklah engkau mengerjakan dengan terlentang. Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Ini ayat Quran tu lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, surah Al-Baqarah hujung sekali tu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu dibaca dalam apa? Dalam tahlil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Di hujung surah Al-Baqarah ya. Salah satu nuzul la yukallifullah, Allah tidak memberati satu itu. Seseorang kamu tu tidak diberati oleh Allah Taala illa wus'aha, melainkan bagi kesenangan kepada kamu. Mana yang kamu boleh buat itu buat. Mana yang tak boleh buat tak diwajib, tak ada diwajibkan kamu ya. Jadi hendaklah engkau mengerjakan dengan terlentang.
Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Mana yang terdaya itu buat. Kalau tak ada yang. Kemudian hadis yang ke 70 tadi menjadi dalil. Hadis yang 70 tadi menjadi dalil tentang wajibnya berdiri dalam semayang. Jadi kalau nak semayang wajib mesti berdiri. Kalau semayang sunat tak apa. Tarawih boleh tak semayang duduk? Boleh tarawih boleh semayang duduk. Hajat boleh semayang duduk? Boleh. Asal semayang sunat tak apa? Boleh. Walaupun dia boleh berdiri. Tapi semayang waktu tak boleh. Kalau boleh berdiri kena berdiri. Kalau tak boleh baru boleh duduk. Itu hadisnya. Hadis yang ke-70 menjadi dalil. Dalil itu sampai bukti. Nas. Itu namanya dalil. Tentang wajibnya berdiri dalam semayang. Demikian juga hadis yang ke-71. Ini hadis yang ke-31 ini. Hadis ini juga menerangkan lagi tentang cara sembahyang orang yang sakit. Orang sakit ada cara dia. Ya, dia malap lampu ni. Lupa ngecas bateri tadi. Dah malap, dah tak nampak. Dah macam tak ada lampu sikit. Macam orang sakit ya. Menurut huraian ulama rahimahullahu taala diwajibkan qiyam. Apa kata qiyam? Berdiri ya, diwajibkan qiyam iaitu berdiri atau berdiri betul. Ya. Atau berdiri betul. Itu ialah pertama. Yang pertama bagi orang yang berkuasa yang sanggup melakukan dan tidak ada sebarang uzur. Kalau tak ada uzur lah. Kalau dia pening, boleh duduk ya. Tapi mula-mula berdiri dulu. Kalau boleh berdiri dulu. Masa takbir tu Allahu Akbar. Kalau rasa demen, siap ke bangku depan. Belakang ni tu. Boleh duduk atas bangku ya. Tapi masa takbiratul ihram elok berdiri. Kalau lalu. Kalau tak lalu baru boleh duduk ya. Berdiri betul. Bagi orang yang berkuasa atau orang yang sanggup melakukannya. Dan tidak ada sebarang uzur yang menghalangnya. Yang kedua untuk sembahyang fardu. Kedua-dua kaki itu untuk sembahyang fardu ya, yang berdiri itu. Yang pertama syaratnya kalau tak ada uzur wajib berdiri. Yang kedua syaratnya mesti sembahyang fardu saja. Yang sunat tak apa. Yang sunat tak apa. Asal fardu kena berdiri ya. Kemudian syaratnya hendaklah berdiri tegak dengan meluruskan tulang belakang. Tulang belakang tu lurus. Bagi yang lurus lah. Kalau dia memang bongkok, mana nak meluruskan? Tapi kalau dia boleh berjalan lurus, boleh sanggup mesti tulang belakangnya lurus juga ya, lurus. Dalam pada itu sunatkan memandang ke tempat sujud. Kiblat kita ni ada 3 tuan-tuan. Yang pertama mata tengok tempat sujud. Dada menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat ya. Dada menghadap ke kiblat. Mata sunat tengok tempat sujud. Lagi lain kepala tunduk ke bawah ya, tempat sujud. Itu kiblat kita ni ya. Hati mesti ingatkan Allah. 3 kiblat. Hati mesti ingatkan Allah. Yang kedua mata tengok tempat sujud. Yang ketiga dada mesti menghadap kiblat ya. Itu tiga kiblat ya. Kiblat mata, kiblat hati dan kiblat dada ya. Itu syaratnya. Dan disunatkan memandang tempat sujud walaupun kita berada di hadapan Kaabah. Kita pergi Mekah, sembahyang depan Kaabah. Sunat tengok tempat sujud ke sunat tengok Kaabah? Sunat tengok tempat sujud bagi mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya tak tahu. Bagi mazhab Syafi'i sunat tengok tempat sujud kan? Walaupun kita berada di hadapan Kaabah. Ada mazhab lain ada yang nengok Kaabah tu. Pulang saya tak tahu. Tak belajar mazhab-mazhab yang lain. Kemudian sunat sembahyang, tentang sembahyang sunat, maka dibolehkan sembahyang duduk. Tetapi lebih besar pahalanya jika dia kerjakan dengan berdiri. Yang sunat boleh duduk.
Siapa sembahyang sunat duduk, sedangkan dia boleh berdiri, dia dapat separuh daripada pahalanya. Sama tak? Separuhnya. Kecuali dia terpaksa. Dah terpaksa. Itu dah tak boleh lagi. Maka bolehlah dia sembahyang duduk. Tapi kalau saja-saja, dia hanya dapat separuh pahalanya saja berbanding dengan sembahyang berdiri. Kerana yang utamanya berdiri, ya. Yang utamanya, yang sempurnanya berdiri. Tiba-tiba dia tak boleh berdiri, dia duduk. Kalau tak boleh, tak apa. Ini boleh. Saja sembahyang duduk. Dapat separuh pahala saja. Kemudian sikit lagi. Sembahyang orang sakit. Macam mana sembahyang orang sakit, berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, jelaslah bahawa sembahyang fardu yang 5 wajiblah dikerjakan dalam segala keadaan. Apa saja kena sembahyang. Tidak ada maaf bagimu tentang sembahyang, tak ada uzur. Tak boleh diuzurkan. Kalau sakit ada sembahyang ada cara sakit. Musafir ada sembahyang cara musafir. Lari ada sembahyang jadi lari. Larikan khemah boleh sembahyang lagi, boleh sembahyang. Larilah jalan, tak ada batas sembahyang. Ketika itu bergerak 3 gerak turut pun tak apa. Ya, kita tengah sembahyang datang orang apa? Datang orang tikam kita. Elak tengah sembahyang. Jangan batalkan sembahyang tu. Elak tu, ya. Elak tu. Kalau dia tikam tu, kita elak sini. Elak ni. Tapi jangan tak salah, ya. Itu namanya syiddatul khauf. Artinya bersangatan takutnya. Jangan batalkan sembahyang tu. Kecuali dia sudah apa, kalau kadang-kadang boleh, nak tok, itu batal sembahyangnya. Kalau tak batal lagi sembahyangnya. Itu namanya syiddatul khauf, yang bersangatan takutnya. Bahawa sembahyang fardu yang 5 wajiblah dikerjakan dalam segala keadaan, sehingga orang yang sakit pun tidak terlepas. Kalau sakit ada sembahyang cara sakit, ya. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring dan sebagainya. Sekat mana boleh? Atas kerusi boleh. Tapi kalau boleh berdiri, tak boleh dalam sembahyang atas kerusi, ya. Kalau boleh berdiri. Kalau boleh duduk bersila, duduk di bawah tu, yang mana afdal? Sembahyang atas kerusi ke sembahyang duduk di lantai? Duduk di lantai lebih afdal, ya. Kalau dah tak boleh, nak sujud tak boleh, nak duduk antara dua sujud tak boleh, itu baru boleh sembahyang pakai kerusi, ya. Kalau tidak dapat berdiri kerana sakit atau lainnya yang ditakuti akan membahayakan, jika dilakukan maka bolehlah sembahyang dengan duduk. Boleh sembahyang dengan duduk, ya. Kalau tidak sanggup juga bolehlah sembahyang dengan baring. Tak boleh duduk, baringlah, ya. Dengan mengiring ke sebelah kanan. Sudah saya rakam tadi. Kepala di mana? Kepala belah mana? Kaki sini, ngadap kiblat, ya. Ngiring ngadap kiblat, ya. Macam orang dalam kubur. Ada pun orang tengok orang dalam kubur dah. Macam itulah keadaannya. Kalau jika tidak dapat dibolehkan sembahyang dengan terlentang. Kaki ke arah kiblat. Sebenarnya kaki itu arah ke kiblat dan kepala ditinggikan dengan bantal. Jadi bantal lebih oleh bantal yang suci, ya. Jangan penuh air dia basi bantal tu. Bantal yang suci tu, ya. Yang boleh dikira sah bila dia buat sembahyang, ya. Itu yang suci, ya. Ditinggikan bantalnya. Dengan keadaan yang demikian bacaan sembahyang, jika dapat bolehlah dibaca seperti biasa. Kalau boleh baca. Lebih-lebih rukun. Rukun ada dah yang qaulinya. Ada berapa rukun qauli? Sekali lagi, ada berapa rukun bacaan? 5. Sekali lagi, ada berapa rukun qauli? 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu akbar. Kena betul-betul. Yang itu takbiratul ihram. Takbir intiqalat tu tak apa. Allahu akbar pun tak apa. Tapi berdosa aja lah, sembahyang sah, ya. Tapi kalau takbiratul ihram tak betul baca, Allahu akbar, macam sah ke tak? Tak sah, tak? Mana tutup imam, jangan action, ya. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, jangan. Nak sebut alif di atas a, ada kaf di atas ak.
Allahu Akbar. Angin keluar dari kerongkong tu. Itu takbiratul ihram. Yang lain tak apa. Yang lain tidak membatalkan sembahyang. Cuma kalau salah sebut, berdosa lah. Tapi sembahyangnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua Fatihah. Ini Fatihah ni panjang ceritanya. Bulan depan kita tentang Fatihah ya. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dihabisi dengan walad-dallin. Itu Fatihah ya. Banyak kesalahan dalam Fatihah ni. Itu rukun qauli yang kedua. Yang ketiga apa? Membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai itu ya. Adapun lepas itu rukun lain. Itu rukun qauli yang keempat. Iaitu apa? Selawat akan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu bukan rukun ya. Tapi boleh sebut tak? Boleh sebut Sayyidina? Boleh. Tanda penghormatan kepada Nabi SAW ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang mengatakan bid'ah, itu akan datang kita baca ya. Kita bahalkan. Mana ada Nabi tu kan dia sebut dari dia Sayyidina ya. Dia mengatakan bid'ah tu. Itu akan datang kita bicara tentang itu ya. Itu yang rukun qauli yang keempat. Iaitu apa? Yang keempat tadi apa? Selawat akan Nabi. Yang kelima salam. Salam tu betul-betul. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, tak betul. Asnya Assalamualaikum. Jangan ikut salam orang Melayu. Orang Melayu Assalamualaikum. Tak betul tu. Panjang menekum je tu. Dia nak Assalamualaikum. Kum ya, bukan kom. Assalamualaikum. Kum ya, kap mem depan kum. Warahmatullah. Warahmatullah itu sunat ya. Tapi yang wajibnya Assalamualaikum ya. Itu rukun qauli namanya. Kena baca betul-betul. Kalau tak betul baca yang tak sah. Ya. Yang banyak tak sahnya apa? Orang baca Fatihah. Ada tak sah ya. Ada tahiyat banyak orang tak sah. Itu akan datang kita baca. Ya, kesalahan dalam tahiyat. Di antara malam disebut satu je. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyak orang salah. Assalamu alayka. Ka tu dua kafnya pula. Kaf balik datang kaf datang ka aja. Tuan-tuan dan puan dengar ke cakap saya? Kaf di atas ka ke kaf alif di atas ka. Kaf di atas ka je, tak ada panjang tau. Assalamu alayka ayyuhan ka'ay ya. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi salah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dengar tu. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh ya, bukan toh. Itu yang banyak salah. Nanti kita baca bulan depan ya tentang tahiyat ni ya. Yang kelima salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu sunat. Ya. Itu rukun qauli. Kena baca betul-betul. Ya. Mana kita tadi? Kalau ini juga tidak dapat, maka masih ada dan masih ada ingatan, dia bukan hilang ingatan. Dan hendaklah ia mengingat rukun-rukun dan rukun-rukun dan sunat. Dia tahu yang ini rukun, yang ini sunat, yang ini wajib, yang ini sunat. Rukun-rukun sembahyang itu dengan hati. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya dalam hati. Baca dalam hati. Fatihah dalam hati boleh ya. Kalau dah tak boleh dengan mulut, lidah tak boleh, cakap tak boleh, dengan hati boleh lagi ya. Begitulah. Kemudian rukun yang keempat membaca Fatihah. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Membaca Fatihah. Kena betul-betul. Bermula dari bismillah ya. Bismillah tu nak betul. Sampai walaq dhal. Berapa harakat? 6 harakat ya. Mad lazim kalimi mustaqal. 6 harakat. Dia tak ada diskaun. Tak boleh 5. Tak boleh 7. Dia mesti exactly 6 harakat ya. Ghairil maghdub, bukannya kaya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim jangan hem.
Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Tentang Fatihah ni ya. Itu rukun yang keempat. Yang ini kita dah baca tadi takbiratul ihram ya. Macam mana? Bacaannya, gerak-gerinya, keadaan berdirinya macam mana? Ada namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang dahulu sebelum ini tidak haram. Okey, itulah apa namanya? Sudah berbunyi dah pun. Kita dah 40 minit dah. 40 minit 18 saat. Ya. Jadi ada bangkangan. Tak ada. Alhamdulillah. Ada soalan? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Dah tamat pun. Dah tamat tak belum kita baca tentang sembahyang ni? Kitab yang kita baca dulu dah tamat ke tak? Apa nama kitabnya? Siapa ingat? Nun sana, surah Nun. Apa? Zadul Muta'allim. Zadul Muta'allim. Artinya apa? Tambahan-tambahan ibadah terhadap orang-orang yang nak belajar. Muta'allim tu orang sedang belajar ya. Itu dah tamat dulu tu. Semua ada situ. Tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada. Dah tamat. Mula-mula saya ngajar kita itu di sini tau. Tempat inilah yang tamatnya pun ya. Kita itu. Okey, jadi yang ini sebagai ulangan ya. Kita dah belajar. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Oleh kerana tak ada soalan, maka berbanggalah saya kerana dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Ijtimaiyah Sungai Keruh. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu